Didik TV KPM. Inilah dia slot sukses SPM 2022 di mana sekarang ini kita sedang membincangkan mengenai mata pelajaran sains komputer bersama dengan Cikgu Farida. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Silakan. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Jadi kita sambung lagi ya. Kita sambung dengan soalan pula dengan soalan iaitu seni bina komputer, apakah soalan yang boleh ditanya dalam tajuk ini? Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Rajah menunjukkan kitaran capai nyahkut laksana, FDE dalam bahasa singkatan dia. So, soalan dia berdasarkan rajah, kenal pasti komponen S, R dan Q. Jadi cikgu tak naklah tanya, cikgu juga jawab kan. Jadi Betul. Cikgu nak kena tanyalah seorang anak murid cikgu. Jadi cikgu nak panggil Siapa Cikgu? Amira dulu. Amira, okey. Silakan, Amira, Amira. apakah S? Apakah komponen S? S adalah ALU. S adalah ALU. Okey, tak apa. Kita simpan dulu Okey. jawapan Amira. Kita nak Boleh. tengok nanti cikgu komen kemudian. So, apa pula R? Kalau S tu ALU, apa pula R? Cikgu nak minta haikat. S tu daftar. S tu daftar. Minta maaf, R. Oh, R. Sekejap. R. S tadi dah jawab. Daftar. R tu daftar. Ya, bagus. okey. Okey, bagaimana pula dengan Q? Jadi cikgu nak minta Azura. Silakan Azura. Q ialah micropemproses. Okey, Q ialah micropemproses. Jadi, macam mana anak murid cikgu ni boleh jawab soalan ini kan? Sedangkan rajah ni tak pernah dilihat. Okey, sebenarnya soalan ini perlukan sedikit analisis dengan rajah. Rajah ini dengan rajah yang ada dalam buku teks. Okey, tengok lebih kurang. Yang mana satu yang lebih kurang? Okey, Q ialah micropemproses. Ada yang jawab unit pemprosesan pusat. Bagi cikgu, jawapan itu boleh diterima sebab dia duduk dalam lingkungan yang besar, UPP, CPU. Untuk R dengan S, mungkin murid ada terkeliru. Nak jawab unit kawalan ke nak jawab apa. Jadi, kalau cara yang terbaik ialah kita tengok antara R dengan S. R, murid jawab tadi, ialah daftar. Dan S ialah ALU. Jadi betul lah jawapan itu. Kenapa? Nanti cikgu bagi tahu sebab kenapa. Kita tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan proses yang berlaku di R. Jadi cikgu jemput Akash pula menjawabnya. Silakan Akash. Apa yang berlaku dekat R tu prosesnya? Proses R menyimpan data dan arahan yang dicapai dari ingatan sebelum dihantar ke ALU. Okey. Itu jawapan Akash. Tapi kan jawapan Akash tu kurang tepat. Apa kurang tepat? Siapa boleh baiki jawapan Akash tu? Azura, ada boleh baiki tak sikit jawapan dia? Jawapan dia dah hampir tepat tapi ada satu keyword, ada satu kata kunci yang Akash terlupa nak cerita. Apa itu Azura? Apa Silakan. dia Azura? Saya menyatakan arahan untuk dihantar ke S. Okey, menyatakan arahan. Okey, masih lagi kurang tepat. Jadi cikgu pun kita tak ada banyak masa kan. Jadi cikgu pun bagi tahu satu perkataan iaitu menyahkut arahan. Menyahkut arahan untuk dihantar ataupun sebelum dihantar ke S. Kenapa kena ada perkataan nyahkut? Sebab memang fungsi daftar dia fungsi nyahkut. Dia kena menyahkutkan dulu arahan supaya dapat difahami oleh ALU lah untuk S. Jadi lepas dia dah faham, baru dia hantar arahan pada S dan barulah S ALU tu iaitu Arithmetic Logic Unit buat kerja dia. Jadi ingat ya kata kunci dia iaitu menyahkut. Menyahkut. Kadang-kadang kan kita cakap kita beritahu menyatakan membuatkan tapi tak ada perkataan kata kunci menyebabkan kita hilang markah. Jadi kena hati-hati kena hati-hati dalam menjawab soalan. Nampak mudah kan? Betul. Tapi sebenarnya ada kata kunci dia yang tertentu. Jangan kita lupa je. Jangan kita lupa. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya ialah ini Rajah ni dah biasa tengok kan. Dalam buku teks, kalau yang belum study tu memanglah kan. Tapi yang dah study, insya-Allah nampaklah Rajah ni memang dah ada. Cumanya, apakah soalan dia? Rajah menunjukkan komponen yang terdapat dalam seni bina von Neumann. Untuk anak murid semua, von Neumann ni kenalah buat sedikit penghafalan. Kenalah scan sikit
otak tu masuk dalam kepala gambar tu scan sikit gambar tu, iaitu berdasarkan rajah nyatakan satu contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU. Apakah contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU? Tapi sebelum tu kena tahu ALU tu apa. Jadi cikgu nak tanyalah dekat Haikal, ALU tu apa ya? Stand for what? Untuk apa perkataan ALU tu? Silakan Haikal. Sekejap. ALU. Di tengah selak buku teks mungkin. Apa itu ALU Haikal? ALU. Jumpa tak? Kejap. Okey, apa dia? Apa dia? Unit aritmetik dan logik. Okey, bagus. Unit aritmetik dan logik. Dia ada panic attack tu. Haikal tu. Jadi kan, bukannya tak study kan, tapi ada panic attack pun macam tu juga kan, panic attack. So sekarang ni kita nak tanya aktiviti yang berlaku dalam ALU. Okey, minta tolong Akash lah jawabkan. Aritmetik melakukan operasi pengiraan dengan operasi-operasi logik. Okey. Jawapan itu nampak macam boleh diterima tetapi kurang mantap. Jadi macam mana ya Azura, boleh tolong jawab, bagi comelkan sikit ayat tu. Nak mantapkan lagi. Nak mantapkan lagi. Dapat markah penuh ni macam mana? Melakukan operasi aritmetik seperti tambah, tolak, darab, bahagi, nilai negatif dan sebagainya. Okey, bagus. Itulah jawapan sepatutnya murid-murid kena jawab. Bukan sekadar cerita umum. Melakukan operasi aritmetik. Seperti apa? Kena cantakanlah. Seperti tambah, tolak, bahagi, darab. Dia kena menyatakan. Okey, selain daripada operasi aritmetik, apa lagi operasi yang dilakukan oleh ALU? Sambil-sambil jawab soalan, sambil-sambil study. Jadi, Amira, apa lagi operasi yang dibuat oleh ALU? Melakukan operasi logik seperti dan atau tak tahu tak, X tak tahu, X atau. Okey, bagus Amira. Jawapan tu cikgu memang boleh bagi markah. Selain daripada aritmetik, ALU juga buat operasi logik. Apa operasi logik? Dan atau, X atau, eksklusif atau. Okey, habis tajuk itu kan, habis soalan itu. Jadi kita jawab soalan B pula. Satu contoh jenis daftar. Kita patah balik ke Haikal. Haikal, satu contoh jenis daftar Haikal. Dah bersedia ke Haikal? Sedang mencari ke? Silakan Haikal. Berikan satu contoh jenis daftar yang Haikal tahu. Menyimpan data secara sementara. Okey, itu fungsi. Sekarang ni kita nak satu contoh jenis daftar. Okey, Akash, boleh tolong Haikal? ACC, cikgu. ACC. Okey. ACC. Apa fungsi ACC? Menyimpan data yang menjadi input dan output semasa operasi ALU. Okey, macam itulah cara jawab. Bukan sekadar tulis ACC. Kena bagi tahu nama penuh dia, kena bagi tahu dia punya fungsi. Itu cara nak menjawab contoh. Okey, ini adalah contoh jawapan A yang boleh diberikan kepada inilah atas kertas tu nanti kan boleh ditulis, iaitu satu contoh aktiviti yang berlaku dalam ALU, melakukan operasi aritmetik, bla 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 bla, melakukan operasi logik. Tadi cikgu dah ulaskan. Dan lagi satu, ALU terima input dari daftar dan hasilkan maklumat untuk dihantar ke daftar sebelum disimpan dalam ingatan. Itu adalah aktiviti yang berlaku dalam ALU. Kena ambil tahu. Okey. Yang jawab soalan tadi pula, dia tanya satu contoh jenis daftar. Okey. Jenis daftar ada 5 yang kita belajar lah. Yang kita belajar dalam buku teks. Dan yang ada dalam buku teks. PC, ACC, MAR, MDR, IR. Tapi boleh ke dapat markah hanya sekadar menjawab PC, ACC? Jawapannya tak boleh. Kena jawab dalam bentuk penuh. PC, apa dia? Program counter. Apa fungsi dia? Apa dia buat? Kena cerita. Walaupun dia nyatakan contoh. Okay? Jangan sekadar jawab PC. Okay? Sebabnya bila kita sebut periksa ni, kita kena detail lah sikit ya. Betul. Okay. Cikgu, saya nak tanya, berapa markah untuk soalan sebegini, Cikgu? Okey, soalan macam ni dia bergantung kepada
soalan itulah sendiri kan, Okey. iaitu 1 atau 2 markah lah. Jadi kalau 1 memandai bagi 1. Kalau faham. 2 bagi 2. Tapi kena Berserta. bukan dengan pendek bukan Betul. PC. Tak cukup. Jadi kena bagi apa contoh dia, apa Huraian. dia buat kan. Jadi anak murid kata tak study cikgu, jangan bimbang, sila rujuk buku teks muka surat 29, semua ada dalam tu. Okey. Seterusnya, soalan yang seterusnya ialah tentang masih lagi von Neumann, tetapi kali ini dia nak bertanya tentang sistem bas. Okey, berdasarkan rajah, nyatakan fungsi bas data dan bas alamat. Nyatakan fungsi dia. Jadi cikgu jemput siapa ya? Cikgu jemput Azura. Apakah fungsi bas alamat? Fungsi bas alamat adalah digunakan untuk membawa alamat ke lokasi yang menempatkan data dan arahan dalam ingatan utama dan mengandungi alamat peranti input dan output. Okey, bagus Azura. Jawapan Azura tu cikgu boleh bagi markah penuh. Kalau cikgu yang peksa lah kan. Okey. Okey. Kenapa? Macam mana nak study tajuk ini ya? Untuk bas ni kita macam dalam buku teks juga dia ada 3 bas luaran, iaitu bas data, bas alamat dengan bas kawalan. Ramai murid menjawab soalan ini sebab dia kata, apakah fungsi bas data bawa data, bas alamat bawa alamat. Jadi kalau jawab sebegitu memang markah tak ada. Okey, jadi bila kita nak jawab soalan ini, kita kena jawab dia buat apa. Dia buat apa, dari mana ke mana, kena nyatakan di situ. Contohnya macam Azura jawab tadi, bas data digunakan untuk memindahkan untuk memindahkan data antara siapa ke siapa. Antara siapa ke siapa kena nyatakan. Jadi perkara ini semua ada dalam buku teks ya, bas data, bas alamat. Okey, bas alamat sama juga, dan lagi satu bas iaitu bas kawalan. Walaupun soalan ini ditanya, okey, soalan yang ditanya ni ada 2, data dengan alamat, tetapi sila ambil tahu juga tentang bas yang ketiga, bas kawalan. Mana tahu kan, hari ni cikgu tanya bas data dengan alamat, tapi esok nanti SPM keluar bas kawalan. Jadi dah study. Jadi kena ingatlah 3 bas utama ini. Bas bas memang bawa orang kan, memang bawa benda, tapi apa yang dia bawa tu kena nyatakan juga. Okey, soalan seterusnya ialah tentang pemproses. Pemproses. Perbezaan antara 2 jenis pemproses, P dan Q. P kurang efektif kerana melaksanakan satu tugas pada satu masa dan menyebabkan proses lebih perlahan. Q melaksanakan pelbagai tugas pada satu masa dan menyebabkan proses lebih cepat. Cikgu nak tanyalah dekat siapa? Dekat Amira. Apa itu pemproses P? Pemproses linear. Pemproses linear. Kenapa Amira cakap linear? Sebab dia buat satu kerja pada satu masa. Bagus Amira. Okey, dia buat satu kerja pada satu masa. Jadi bila satu kerja pada satu masa, linear. Linear kan, lurus, di jalan yang lurus. Okey. Dan yang kedua, Q. Haikal. Pemproses masa. Pemproses semasa. Sebab dia buat kerja, banyak kerja dalam satu masa. Okey. Inilah jawapan dia ya. Dan seterusnya, okey, tengok rajah ini. Tengok rajah ini, kenal pasti pemproses Y. Ini rajah pula, dia ganti rajah. Okey, Azura, apakah jawapannya? Pemproses linear. Pemproses linear. Kenapa? Kalau kenapa tu saya nak tanya Akash lah. Kenapa? Sebab dia melakukan arahan demi arahan sehingga selesai. Bagus. Nampak macam rupa apa? Rupa semasa, tetapi kena tengok dia punya struktur dia. CNL maksudnya capai nyakut laksana. Baru dia buat capai nyakut laksana yang kedua, dan baru dia buat capai nyakut laksana yang ketiga. Jadi apa yang berlaku ialah dia ini adalah linear. Dia trik soalan yang trik sikit Jadi nyatakan kaedah pelaksanaan pemproses itu. Tadi Akash dah jawab. Akash dah jawab tadi. Itulah jawapannya. Iaitu dia melakukan satu arahan dalam satu masa. Okey. Dan sambil tu jangan lupalah ini soalan memang soalan ni tak pernah keluar, tetapi kita boleh tanya boleh ditanya. Okey, apa soalannya? Iaitu cara mengira
clock speed ataupun kelajuan jam dalam kitaran sesaat. Jadi tolong tengok ada juga dalam buku teks ini, iaitu contoh dia menunjukkan cara menghitung jika diberi 1.3 GHz berapakah kitaran sesaat. Contoh diberikan 1 MHz 1 juta kitaran sesaat, 1 GHz 1000 MHz, 1 GHz 1000 juta kitaran sesaat. Jadi kalau 1.3 GHz darablah. Kena ada ilmu matematik sikit lah ya. Okey, jadi cikgu dapatlah 1,300 juta kitaran sesaat. Dan kena ingat unitnya ialah hertz ya. 1 hertz ialah bermaksud 1 hertz bermaksud 1 denyutan ataupun 1 kitaran per saat. Jadi kalau nak mengulas tu kena tahulah juga term-term dia kan. Jadi untuk tajuk seni bina itulah antara-antara yang boleh orang kata apa, kita nak study apa, yang itulah tajuk-tajuknya. Baik, itulah dia antara perkongsian yang sangat penting untuk segmen kali ini, di mana untuk menjawab soalan yang penting kita kena bagi sedikit perincian kalau nak markah yang penuh. Betul tak cikgu? Betul. Jadi untuk itu kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya dalam slot Sukses SPM 2022. Didik TV KPM